Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar-pelajar yang cikgu kasih sekalian ya. Okey, hari ini kita akan masuk kepada subtopik kita yang terakhir seperti yang cikgu janjikan, iaitu berkaitan dengan haba pembakaran ya. Berkaitan dengan haba pembakaran. Okey, sebelum ni kita dah belajar 3 haba yang penting lah, iaitu haba pemendakan, haba peneutralan dan juga haba penyesaran ya. So hari ini kita masuk kepada subtopik yang terakhir lah. Bagi cikgu yang terakhir ada satu lagi, tapi itu lebih kepada subtopik yang menerangkan tentang aplikasi lah. So hari ini haba pembakaran, apakah yang dimaksudkan dengan haba pembakaran ya? Apa yang awak perlu tahu adalah haba pembakaran ni kebanyakan daripada definisi kita sebelum ni menerangkan kepada hasil bahan ya. Menerangkan kepada 1 mol bahan yang dihasilkan, 1 mol bahan yang disesarkan, menghasilkan 1 mol air, itu semua adalah hasil ya. Tapi untuk haba pembakaran, dia punya penerangan ya, ataupun kita nak mencari haba pembakaran bagi bahan ya, bukan pada hasil ya. Okey, so haba pembakaran dah tahu, pembakaran dia memang tindak balas eksotermik lah ya, dia tidak ada tindak balas endotermik lah. Okey, haba pembakaran ialah haba yang dibebaskan, ataupun you boleh sebut kuantiti haba lah. Haba yang dibebaskan apabila 1 mol bahan dibakar ya, ataupun terbakar dalam udara yang berlebihan, dalam oksigen yang berlebihan ya, dibakar dengan ataupun dalam oksigen berlebihan. Oksigen tu kita nak ignore kita punya faktor luaran, kita boleh cakap oksigen tu berlebihan lah ya. Maksudnya kita nak pastikan pembakaran itu lengkap ya, dengan oksigen yang berlebihan. 1 mol bahan dibakar dengan lengkap ya, dengan lengkap dalam ataupun dengan lagi ya, dalam oksigen berlebihan. Okey, so ini adalah haba pembakaran. Bermaksud kita nak mencari apa? 1 mol bahan ya, 1 mol bahan kita. Contoh ya, kita ambil satu contoh. Cikgu bakarkan mi tanah, contoh mi tanah CH4. Okey, bakar dalam oksigen berlebihan, hasil dia kita dah tahu, pembakaran hasil dia memang akan sama sajalah, iaitu karbon dioksida dan juga air. Okey, ini untuk pembakaran lengkap lah. So untuk haba pembakaran kita tak mentionkan tentang pembakaran tak lengkap, iaitu pembakaran tak lengkap kita akan dapat karbon monoksida satu lagi, dengan satu lagi adalah karbon kan, ada 4 hasil untuk pembakaran tak lengkap. Tapi untuk haba pembakaran yang kita belajar ni, kita hanya menerangkan tentang pembakaran tu memang kita assume dia lengkap ya, kita anggap dia lengkap lah. Okey, so yang ni kita tengok balance ke tak balance ni. C4 2. Okey, sini ada 2 lah. Okey, hidrogen 4, oksigen 1, 2 di sini. Okey, so itu untuk pembakaran bagi kita guna di sini adalah mi tanah lah ya, mi tanah. Okey, so haba pembakaran dia sama dengan negatif berapa? Mungkin lah kita bantal lah 300 kilojoule mol negatif 1. Okey, so ini contoh haba pembakaran. Okey, haba pembakaran pula ya, dia punya eksperimen ya. Eksperimen dia sedikit berbeza ya. Eksperimen dia sangat, bukannya sikit, banyak berbeza berbanding dengan 3 eksperimen yang awal lah. 3 eksperimen dalam haba penyesaran, haba peneutralan, haba pemendakan, kita hanya gunakan bekas polistiren je, tambah-tambah saja macam tu. Tapi kalau untuk ini kita kena panaskan ya, haba pembakaran kita panaskan air dengan menggunakan kita punya bahan bakar kita. Bahan bakar kita di sini kalau kita gunakan adalah mi tanah lah kan. So dia punya bentuk dia, dia mesti ada 2 ni. Kita tak guna kita panggil kasa dawai kan, kita guna tripod tu, 3 segi tu, tanah liat 3 segi tu, and then kita ada kita ambil bongkah kayu di sini,
And then kita ada pelita lah. Pelita tu, pelita, dalam pelita tu lah kita punya metana kita, metana kita dalam pelita. So inilah metana yang kita nak cari. Kita panaskan apa? Kita panaskan air. Okey. Suhu kita akan ambil suhu, suhu awal sebelum kita panaskan, and then suhu selepas itu adalah theta. Suhu tertinggi tolak suhu awal sama dengan theta. Okey, manakala M pula, M kita adalah kita punya isi padu air kita, isi padu air. M, contoh kalau air kita ni 100 cm padu, so 100 gram lah untuk M kita. C tak ada masalah, theta kita dah ada. Okey, and then mana kita nak letak metana ni, kita nak kira kat mana? Metana ni kita tengok kepada dia punya N dia, bilangan mol. Okey, nak mengira bilangan mol kita, okey, apa yang kita buat first kali, kita timbang dulu. Timbang kita punya apa kita panggil ni, pelita kosong, timbang. Tak payah. Pelita kita tu kita timbang yang ada metana tu, pelita. Okey, pelita mengandungi metana. Okey, and then sama dengan berapa? Contoh X gram. Okey, and then selepas tu kita pun mulakan pembakaran kita. Mulakan pembakaran, kita punya kenaikan suhu kita yang tentukan. Kenaikan suhu ni kita tentukan. Contoh suhu awal kita 26 darjah Celsius, and then kita nak sampai mana? Sampai dia naik sampai mungkin sampai 50 darjah Celsius. And then baru kita stop. Kita tak boleh biar dia naik saja kan. So maksudnya theta ni kita tentukan daripada awal. Okey. So kita panaskan kita punya pelita tu, kita punya air tu sampailah 50 darjah Celsius, and then kita pun padamkan api kita. Pelita mengandungi metana selepas pemanasan. Yang ni sebelum, yang ni selepas. Okey, yang ni pula Y gram kan. So macam mana kita nak kira metana yang berada dalam tu? Y tolaklah dengan X, kita dapatlah kita punya Z gram contoh. Z ni apa kita buat? Kita bahagilah, jisim bahagi dengan JMR. Untuk metana kita ada C4 berapa? C4 CH4 12 tambah dengan 4. So awak akan dapatlah kita punya bilangan mol di sini. Okey. So itu cara kita nak mengira kita punya bilangan mol untuk metana. So akhir sekali kita gunalah rumus kita, delta H sama dengan Q over N. Q kita dah boleh cari dengan maklumat yang kita ada. Theta ada, isi padu air pun dah ada kan. So kita boleh dapatkan Q. N pula dikira berdasarkan kepada bilangan mol bagi metana yang telah melalui proses pembakaran. Okey. So biasanya eksperimen ni kita gunakan sampai 3 lah. Nak tahu haba pembakaran bagi 3 bahan kan. Contoh kita gunakan yang pertama metana, yang kedua kita gunakan etana, yang ketiga kita gunakan propana. So kita akan bakar tiga-tiga ni, propana ke etana, ataupun kadang-kadang tu di makmal kita ada metanol lah, kita guna ni senang. Metanol, etanol, propanol, alkohol dekat makmal kita memang ada kan. So lebih mudah untuk kita gunakan tu. Okay. So kita gunakan tiga-tiga tu, panaskan, bakar, and then kita tengok banding bezakan dia punya haba pembakaran, yang mana yang lebih tinggi haba pembakaran. Maksud kalau haba pembakaran dia lebih tinggi, dia merupakan bahan bakar yang macam mana. Okey. Bahan bakar dia lebih baik ke bahan bakar dia kurang baik. Okey, kalau dia haba pembakaran dia tinggi, bermaksud karbon dalam tu lebih banyak. Bermaksud apa? Kalau contoh di antara propanol dengan metanol,
Yang mana lebih banyak karbon dah tentulah propanol. Jadi dia mempunyai haba pembakaran lebih tinggi daripada metanol. So haba pembakaran yang lebih tinggi maksudnya dia bukan bahan bakar yang sangat baik lah. Sebab ini membebaskan haba yang sangat banyak ya, berbanding dengan metanol. Propanol bahan bakar yang kurang baik berbanding dengan metanol. Okey, contoh ya. Kita ambil satu contoh. Okey, contoh cikgu kita guna. Okey. Kita ambil satu contoh ya, cikgu ambil dalam buku teks dia ya. Dia minta di sini pembakaran lengkap etanol ya, C2H5OH. Okey, so tambah dengan oksigen, so kita akan dapat 3H2O tambah dengan 2CO2. Okey, so 3. Kita punya apa ni? Delta H kita diberi di sini negatif 1376 kilojoule, mol negatif 1. Okey, dia dah bagi. Dia minta kat sini apa? Dia minta hitung jisim etanol. Okey, dia minta jisim etanol ni dia terdapat di dalam bilangan mol N kan. So itu yang kita nak hitung jisim etanol. Okey, yang diperlukan membakar dengan lengkap dalam oksigen berlebihan, menaikkan suhu sebanyak suhu adalah 50 darjah Celsius ya. Kenaikan suhu sebanyak 50 bermaksud dia dah bagilah tita kita 50 darjah Celsius, and then air yang dipanaskan sebanyak 200 cm padu air. Okey, dan dia kata andaikan tiada haba hilang semasa pemanasan. Maksudnya tiada haba yang hilang semasa ke persekitaran lah semasa pemanasan. Itu kalau kita buat memang akan berlaku sedikit pengurangan lah daripada teori haba pembakaran kita kan. Sebabnya dia berbeza. Okey. And then kita pun kira apa yang maklumat yang diberi di sini, kita boleh kira kita punya haba yang dibebaskan iaitu Q. Okey. Q kita sama dengan MC theta kan. So Q M kita diberi 200 kali dengan 4.2 kali dengan theta kita 50. Okey. So kita pun dapat, kita kira semua sekali dapat 42,000 joule atau 42 kilojoule. Okey. And then kita pun kiralah dia punya delta H sama dengan Q over N. Delta H diberi di situ iaitu 1376 sama dengan Q kita 42 per dengan N kan. So and then kita pun kira N kita akan dapat berapa N kita 42 bahagi 1376. So kita dapat 0.03 mol. Okey, 0.03 mol. Okey, kita dah dapat bilangan mol. So nak mencari, okey, so dia nak jisim apa situ etanol kita kan. Jisim etanol. So kalau jisim etanol, jisim bahagi JMR kan. Okey, cikgu padam. Kita buat cara awak Okey N bilangan mol sama juga jisim etanol bahagi dengan JMR. Okey, N dah ada 0.03, JMR pun kita dah ada sama dengan jisim JMR kita ialah etanol. Etanol C2H5 kan, 2 kali 12 tambah dengan 5 tambah 12 tambah 1. Okey, so awak pun kira last kali jisim awak akan dapat 1.38 gram. Okey, so itu cara kita nak mengira nak mengira kita punya haba pembakaran. Okey, so cikgu dah tunjuk dah cara pengiraan kita, and then bagaimana cara kita nak buat eksperimen kita eksperimen pun sama juga.
Cuma step tu awak kena tengok macam mana kita nak tulis dia punya step ya. Step dia ada dalam buku teks. Buku teks ataupun kita kata prosedur lah kan. Prosedur dia ada dalam buku teks muka surat 133. Ya, boleh check kat situ, boleh tengok. Ya. Senang je, sangat simple saja cara kita nak menerangkan bagaimana eksperimen itu dibuat ya. Okey, sorry. Dia ada sebelah ni dia ada letak penghadang angin ya. Untuk kita mengelakkan daripada haba terbebas. Kiri dan kanan ada penghadang angin. Okey, so itu sahajalah untuk kita punya haba pembakaran. Sikit saja sebabnya dia sama, lebih kurang sama saja, cara pengiraan pun memang tak susah sangat. Cuma bilangan mol dia saja berbeza sebab dia guna dalam bentuk jisim. So kita kena guna jisim bahagi JMR. Okey, dan kita pergi yang terakhir iaitu berkaitan dengan nilai bahan api ya. Nilai bahan api. Apa itu nilai bahan api? Okey, nilai bahan api ini ialah kuantiti tenaga yang terbebas apabila 1 gram bahan api dibakar dengan lengkap dalam oksigen berlebihan. Okey. So nilai bahan api ni sangat simple, awak tak payahlah nak faham sangat, beria sangat ya. Cukup sekadar awak tahu cara pengiraan dia ya. Nilai bahan api kita tentukan berkaitan dengan haba pembakaran, kita bahagi dengan bilangan mol bahan itu ataupun jisim molar dia, jisim molar sesuatu bahan itu. Contoh ya, nilai bahan api ya. Contoh cikgu ada haba pembakaran oktana C8H18 contoh ialah negatif 5500 kilojoule mol negatif 1. Okey, dan soalan tanya hitung nilai bahan api bagi oktana Okey. So simple je. First kali awak kira dulu dia punya ni dia. Kira dia punya JMR dia. Okey, awak pun kira JMR. JMR dia 8. JMR sama dengan 8 kali 12 tambah dengan 18 kali 1. So awak akan dapat 114 gram mol negatif 1. Okey, itu adalah dia punya unit dia kan. And then ambil nilai ni tadi, nilai haba pembakaran. Okey, nilai bahan api, rumus dia adalah haba pembakaran bahagi dengan jisim molar. So kita guna je lah masukkan, ambil nilai dia saja kan, tak payah negatif, tak payah 5500 kilojoule mol negatif 1 bahagi dengan 114 gram mol negatif 1. Okey, so unit akhir dia yang penting tu ya. Mol dengan mol kita boleh potong, mol negatif 1, mol negatif 1 kita potong. So yang tinggal adalah unit dia adalah kilojoule gram negatif 1. Okey, so itu adalah unit dia. Awak pun kira, awak akan dapat akhir sekali dapat 48.2 kilojoule gram negatif 1. Okey, itu adalah unit ataupun cara kita nak mengira nilai bahan api sesuatu bahan. Okey, nilai bahan api hanya khusus untuk haba pembakaran sahaja. Dia tidak ada untuk haba-haba yang lain. Okey, so itu sahaja ya untuk awak berkaitan dengan haba pembakaran. Jadi latihan awak siapkan semua sekali apa yang ada dalam modul itu, termasuklah segala latihan yang di belakang itu ya, soalan-soalan yang berbentuk SPM itu yang di belakang, soalan objektif, soalan struktur dan juga soalan esei. Jawab semua sekali.
Okey, ada masalah terus boleh berhubung dengan cikgu ya, melalui Telegram ke, mesej ke, WhatsApp ke dan sebagainya ya. InsyaAllah cikgu akan bantu. Okey, itu saja. Terima kasih daripada cikgu. Kita jumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Assalamualaikum dan jumpa lagi.